patut mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Dua lagi mangsa ditemui selamat selepas 11 hari gempa bumi kuat menggegarkan Turki dan Syria. Remaja perempuan Elina Olmis, 17 tahun, dibawa keluar oleh pasukan penyelamat Turki dari bawah runtuhan bangunan di Bandar Kahramanmaraş 248 jam selepas gempa. Menurut stesen televisyen NTV, seorang lagi mangsa wanita, Neslihan Kilik, berusia lingkungan 20-an, berjaya dibawa keluar 258 jam selepas gempa. Sehingga kini jumlah keseluruhan mangsa yang terkorban di kedua-dua negara mencecah 41,732 orang. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB merayu bantuan dana sebanyak $1 bilion untuk mangsa gempa bumi di Turki. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata, dana tersebut untuk kegunaan bantuan kemanusiaan kepada 5.2 juta penduduk bagi tempoh 3 bulan. Ia membolehkan pertubuhan terbabit meningkatkan sokongan asas seperti jaminan keselamatan makanan, perlindungan, pendidikan, air dan khemah. Lebih 9 juta penduduk Turki terjejas teruk akibat gempa bumi berkenaan. 1.74 juta daripadanya pelarian Syria. Setiausaha Rendah PBB bagi Hal Ehwal Kemanusiaan Martin Griffith pula memaklumkan ratusan ribu penduduk Turki termasuk kanak-kanak dan warga emas menderita akibat cuaca sejuk. Mereka tidak mempunyai tempat perlindungan, makanan, air dan alat pemanas serta akses kepada rawatan perubatan. Kira-kira 47,000 bangunan musnah atau rosak di seluruh Turki dengan ribuan penduduk ditempatkan di kemah-kemah sementara. Dalam pada itu, Presiden Syria Bashar al-Assad mengucapkan terima kasih kepada negara Arab yang menghulurkan bantuan sejurus negara itu dilanda gempa bumi minggu lalu. Dalam ucapan yang disiarkan di televisyen, Assad menegaskan bantuan yang dihulurkan memberi impak besar kepada Ankara dalam meningkatkan keupayaannya berdepan waktu sukar dan kritikal itu. Kira-kira 120 pesawat yang syarat dengan bantuan telah mendarat di lapangan terbang Syria. Separuh daripadanya disumbangkan Emirat Arab Bersatu UAE yang baru memulihkan hubungannya dengan Syria pada 2018. Draft resolusi yang menuntut Israel segera dan menghentikan sepenuhnya aktiviti penempatan haram di wilayah Palestin sedang diedarkan kepada anggota Majlis Keselamatan PBB. Edaran dibuat menjelang mesyuarat mengenai konflik Palestin-Israel yang dijadual berlangsung pada Isnin. Draft resolusi itu menegaskan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki sejak tahun 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur tidak sah. Ia jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Draft resolusi itu dikeluarkan ketika negara barat menyuarakan kebimbangan berhubung keputusan Israel membenarkan beberapa lagi penempatan baharu dibuka di tebing barat. Lebih 60 negara termasuk Amerika Syarikat dan China menggesa tindakan segera diambil untuk mengawal pembangunan dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam peperangan. Teknologi berkenaan dikhawatiri akan memberikan akibat yang buruk. Dalam mesyuarat 2 hari di The Hague, negara-negara berkenaan mengambil langkah pertama merangka peraturan antarabangsa mengenai penggunaan AI di medan perang. Ia bagi mewujudkan perjanjian serupa dengan perjanjian pengawalan senjata kimia dan nuklear.
Sukan bola sepak Liga Eropah, Barcelona dan Manchester United seri 2-2 dalam pusingan pertama perlawanan play-off. Dalam aksi sengit awal pagi tadi, Barca menerusi jaringan Marcos Alonso pada minit ke-50. Bagaimanapun, Marcus Rashford menyamakan kedudukan 2 minit kemudian sebelum United meraih gol kedua hasil jaringan sendiri pemain lawan Jules Koundé pada minit ke-59. Namun pemain tuan rumah Rafinha berjaya menyamakan kedudukan sebelum tamat perlawanan. Keputusan lain, Sevilla mengalahkan PSV Eindhoven 3-0. Juventus pula terikat 1-1 dengan Nantes, manakala Monaco 3, Bayer Leverkusen 2. Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan.